Baik. Jadi tajuk ni sebenarnya tajuk ulang kaji je, ya, tajuk ulang kaji, dan level dia ni level darjah 5 ataupun darjah 6, ya. Jadi anak-anak yang ambil baru ni UPKK tu, ni sebenarnya ni soalan yang saya tanya baru-baru ni. Jadi saya nak tanya bapak-bapak UPKK pula. Boleh jawab ke tak? Jadi anak baru ni alhamdulillah ramai boleh jawab dulu, kan? Ayah ataupun mak wallahu a'lam. Baik. Bila kita meneliti, ya, maksud ataupun takrif solat. Solat ni dia daripada perkataan bahasa Arab, ya. Kita faham solat ni sembahyang lah, ya. Tetapi solat ni dia ada makna lain, ya. Perkataan salawat yang kita kata selawat ke atas Nabi tu, selawat tu sebenarnya daripada perkataan solat, ya. Solat tu dia mufrad, singular, kan? Bila dia jadi jamak ataupun plural, bahasa Arabnya jadi solawat, kan? Jadi apa makna solat, kan, yang sebenarnya, kan? Solat ni sebenarnya ialah makna doa, kan? Makna solat tu sebenarnya ialah, kan, doa. Jadi selawat atas Nabi, kan, maknanya berdoa kepada Nabi SAW, kan? Jadi kenapa sembahyang kita, kan, dipanggil, kan, dengan nama solat, ya? Kenapa dipanggil dengan nama solat? Sebab, kan, hampir keseluruhan kandungan solat kita ni bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah ke salam, kan, ianya dipenuhi dengan doa, ya? Dipenuhi dengan doa. Dan kalau kita teliti satu-satu, kan, turutan sembahyang kita ni, kan, Allahu Akbar tu, itu kita kata tak adalah dia tu, kan, lafaz yang berbentuk doa. Itu lafaz yang berbentuk statement, kan, pengakuan kita, kan. Bila kita takbir, kita sebut Allahu Akbar, itu maknanya kita mengakui Allah ni Tuhan yang maha besar, dan itu bukan doa tu, kan. Tapi selepas pada tu, dan selepas takbiratul ihram, kita pun terus membaca doa iftitah, kan. Iftitah ni nama dia pun dah doa, kan, doa iftitah. Maka dia ni adalah doa, kan. Doa iftitah ni pun banyak versi, kan. Kalau tak silap saya pernah jumpa sehingga ke hari ini ada 7 jenis bacaan, kan. 7 jenis bacaan doa iftitah. Tapi hak yang biasa kita baca daripada kecil dulu sampai ke tua hari ni, kan, doa yang satu tu je lah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kan, daripada kecil dulu sampai tua hari ni, kan. Bila dengar orang baca doa lain, mula dah tergamam, ni doa apa pula orang ni baca, kan. Padahal doa iftitah ni dia ada banyak ragam dan banyak jenis, kan. Jadi jangan terkejutlah kalau kita semayang sebelah orang, kan, orang sebelah kita ni baca doa iftitah dia lain, kan. Jangan tuduhlah dia macam-macam, kan, sesak ko, wahabi ko, apa ko, kan. Sebab dia banyak, kan. Sebab tu kita ni patut kena belajar dan kena tahulah, kan. Kemudian kita pun lepas pada doa iftitah, kita sambung baca Al-Fatihah. Al-Fatihah tu pun juga adalah doa, kan. Kemudian kita rokok. Dalam rokok kita, Subhana Rabbiyal Azim tu, hak tu hak yang biasa kita baca, kan. Tapi ada bacaan lain, kan. Contohnya seperti Allahumma laka raka'tu, kan, masa kita rokok tu, kan, itu pun adalah doa, kan. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu, kan, itu juga adalah, kan, doa, dan kemudian kita sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la, itu pun adalah doa juga, kan. Kemudian kita duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni, sampailah wa'fu anni tu, dan semua tu adalah doa. Kemudian kita baca duduk membaca tahiyat, sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, itu juga adalah doa. Bahkan ucapan salam kita Assalamualaikum warahmatullah pun adalah doa, dan jadi
kalau kita perhati situ, memang munasabah lah perkataan sembahyang ni, kan, Allah Ta'ala menggunakan perkataan solat. Sebab apa? Dan sebab dia penuh dengan doa. Kan? Baik. Cuma malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan beberapa bacaan yang Nabi ajar kepada sahabat-sahabat, supaya dibaca doa tersebut selepas selesai daripada tahiyat akhir dan sebelum kita mengucapkan salam. Yang ni sangat sesuai lah kalau diamalkan, dan lebih-lebih lagi kepada orang yang semayang seorang-seorang, kalau dia nak baca lah, kalau orang tu dia jadi imam, maka kalau dia nak baca, maka sebaik-baiknya mintalah izin dan persetujuan daripada makmum dulu. Beritahulah, contohnya dia beritahu, dia kata, jemaah sekalian, pada tahiyat akhir nanti saya nak ada bacaan lain yang saya nak baca, jadi mungkin panjang sikit lah, duduk baca tahiyat tu mungkin panjang sikit daripada biasa. Jadi makmum pun jawab, ikut pandai kau lah mam. Okey, maknanya teruslah, bolehlah baca. Tapi kalau makmum tanya, nak dan viralkan ke? Kan? Makmum sekarang kan ramai yang jahat. Okay. Imam buat salah sikit je nak viral. Kan? Jadi kalau makmum tak setuju, tak payahlah. Baik. Jadi kalau kita semayang seorang, contohnya semayang seorang ni maksudnya semayang sunat lah. Kalau semayang fardu, eloknya kita lelaki ni berjemaah. Jadi kalau semayang sunat yang kita buat, contohnya semayang tahajud tengah-tengah malam tu, ataupun semayang sunat duha, jadi bacaan-bacaan ni eloknya jangan ditinggalkan lah. Sebab kita baca panjang pun dia tidak menyusahkan orang lain. Baik. Jadi apa dia bacaan-bacaan tersebut? Dan dalam kitab menyatakan ada lebih kurang hampir 10 bacaan. 10 bacaan, ataupun tepatnya kita kata 10 doa yang Nabi suruh kita baca sebelum kita beri salam. Jadi yang pertama kita pun mungkin tuan-tuan pernah baca dan pernah hafal lah, iaitu doa memohon perlindungan daripada neraka jahanam dan juga azab kubur. Ni selesai pada tahiyat ni, fil alamina innaka hamidum majid. Biasa kita terus beri salam. Jadi kalau nak semayang kita tu lebih sempurna lah, lebih sempurna, lebih banyak dia punya pahala, eloknya kita bacalah. Jadi walaupun dalam kitab menyatakan ada lebih kurang 10 bacaan doa, ulama tidaklah menggalakkan 10-10 tu baca. Bacalah subuh doa ni, zuhur karang doa ni pula, supaya berlaku kepelbagaian. Macam doa iftitah, kalau daripada kecil sampai ke tua asyik Allahu Akbar kabiran, kadang-kadang mungkin bosan, boring gitu baca benda yang sama je. Tuan-tuan bayangkan daripada kecil sampai ke tua, asyik nasi lemak je makan. Cubalah ubah selera sikit, biryani ke, nasi Arab ke sekali-sekala kan. Jadi bacaan-bacaan dalam semayang ni Nabi sengaja ajar dalam berbagai versi, supaya kita tak menimbulkan kebosanan dalam hati kita ni untuk asyik baca ulang benda yang sama saja setiap hari. Baik. Jadi doa yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan saya percaya tuan-tuan ramai yang dah hafal doa ni kan. Kan, apa maksud doa ni? Ni masalah kita ni. Kan, bila kita semayang, kan, ramai antara kita ni cuma pandai sebut, pandai baca tapi tak tahu makna. Kan? Sebaik-baiknya kata Imam Ghazali, kalau nak semayang kita ni khusyuk, bertambah lagi khusyuk, kan, eloknya apa yang kita ucap tu biarlah kita faham. Baik. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah,
dan aku mohon berlindung dengan engkau. Yang pertama, min azabi jahannam, daripada neraka jahannam. Kan? Ni kita minta perlindungan Allah. Yang kedua, wa min azabil qabri, kan? Daripada azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kemudian yang keempatnya, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, yang keempatnya, dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Kan? Jadi dalam doa ni kan, ada 4 perkara yang Nabi ajar kepada kita, suruh baca kan, dan kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala kan, daripada 4 perkara tadi. Kan? Ni agak-agak lah kalau tuan-tuan jadi imam, tuan-tuan baca doa ni, agak-agak makmum di belakang menggelupur tak marah. Kan? Saya rasa tak lagi. Kan? Sebab saya rasa bagi makmum lah, kan, doa ni pendek lagi, makmum boleh sabar lagi. Kan? Kan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Agak-agak makmum di belakang marah tak? Kan? InsyaAllah tak marah lagi. Kan? Boleh terima lagi lah tu. Kan? Baik. 4 perkara yang kita minta berlindung dengan Allah. Kan? Neraka jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah ni maksudnya ujian, bukan fitnah macam saya fitnah Zul apa semua dah, kan? Dan yang keempatnya daripada fitnah ataupun ujian kan, yang dilakukan oleh Dajjal. Kan? InsyaAllah kita doalah, mudah-mudahan Dajjal ni tak sempatlah dengan kita. Kan? Sebab kan, siapa yang berpeluang bertemu dengan Dajjal ni, alim hebat macam mana pun dia, kemungkinan kan, boleh dia ni kan, jatuh terpengaruh juga dengan Dajjal. Itu yang kan, Nabi minta doalah banyak-banyak supaya tak bertemu dengan Dajjal. Kan? Bayangkan kalau orang alim, ahli ibadat pun kan, boleh gagal kan, apabila diuji oleh Dajjal. Bayangkan kita ni kan, yang tak alim, yang tak kuat ibadat mana ni. Kan? Baik, yang pertama tadi, kenapa Nabi minta berlindung daripada Jahannam? Kan? Apakah dia Jahannam ni? Kan? Jahannam ni dia adalah salah satu daripada 7 neraka. Kan? Ni kalau saya tanya, senaraikan 7 nama neraka. Agak-agak boleh jawab tak? Kan? Yang pertama, Jahannam lah. Dah sebut dah tadi. Jahannam betul kau ni kan. Okay, maknanya neraka betul kau ni. Yang pertama Jahannam. Ada 7 nama neraka. Yang kedua, siapa boleh jawab lulus UPKK. Neraka wil. Wailul lil. Kan? Neraka wil. Yang ketiga, neraka Saqar. Kan? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Malaikat tanya, kan, kenapa kamu ni semua terjun ke dalam neraka Saqar? Kan, malaikat yang jaga neraka tu tanya kita manusia ni. Kan, dah terjun masuk dalam neraka Saqar, malaikat pun tanya, sebab apa terjun sini? Kan, kita pun jawab, lam naku minal musallin. Atas dunia dulu kami ni bukan golongan orang yang mendirikan solat. Kan? Jadi orang yang tak semayang, tempat dia neraka Saqar. Lagi yang kelima, neraka Sa'ir. Ya, neraka Sa'ir. Yang keenam, neraka wa ma adraka mal hutamah. Neraka adraka, bukan neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apakah itu neraka hutamah? Okey. Dan yang ketujuh ialah saya nak tahu ni, sebab saya yakin dan pasti tuan-tuan tak akan ingat yang ketujuh ni. Ya? 1 hingga 6 semua dah makan suap. Dan yang tanya, dan yang jawab. Okey. Jadi yang ketujuh ni biarlah jawablah sendiri. Agak-agaklah. Apa lagi neraka ni? Yang terakhir yang ketujuh ni. Neraka wil dah. Neraka
hawiyah. Wa ma adraka mal hutama narun hamiyah ke mana? Ke nak minta tempoh? Kuliah saya seterusnya bila tu? Hari Selasa minggu depan kan? Hari Selasa minggu depan lah kan? Nama neraka yang ketujuh kan? Baik. Jadi kalau saya datang minggu depan nanti, tolong ingatkan Ustaz ada tanya kami soalan yang kami tak dapat jawab lagi tu. Okey. Baik, neraka Jahannam ni tuan-tuan dan puan-puan adalah neraka yang paling teruk, yang paling dahsyat. Dan paling teruk, paling dahsyat sehingga apa? Sehingga kan Nabi kata kan semua neraka yang lain-lain minta berlindung dengan Allah daripada neraka Jahannam. Dan jadi maknanya apa? Bukan kita je hak yang takut kepada neraka Jahannam. Neraka yang 6 lagi tu pun minta juga, ya Allah tolonglah jauhkanlah kami daripada neraka Jahannam. Padahal 6 orang ni neraka juga. Dan neraka yang lain-lain ni takut kepada neraka Jahannam. Dan sebab apa? Dan sebab dia ni adalah neraka yang paling dahsyat, yang paling teruk. Kan? Jadi sebab tu munasabah Nabi ajar kita doa ni, minta kita berlindung daripada neraka Jahannam. Kemudian Nabi suruh kita ni minta berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Kenapa pula azab kubur? Kan setiap perkara yang Nabi suruh kita minta berlindung dengan Allah, sudah tentu perkara itu sangat teruk dan sangat menakutkan kan? Jadi yang keduanya Nabi suruh kita berlindung daripada azab kubur kan? Sebab apa? Kan sebab azab kubur suatu benda yang pasti. Masuk je dalam kubur kan, orang penggali kubur tu tak sempat lagi nak basuh cangkul, malaikat dah datang dah kan, untuk bertanya dan untuk menyiksa kan? Jangan terpengaruh dengan kan setengah-setengah guru ataupun ustaz-ustaz yang kata kan selagi orang yang terakhir tidak meninggalkan kubur, selagi itu malaikat tak datang, itu bohong kan? Malaikat tak ada nak takut pada siapa-siapa kan? Baik kan, jadi sebab tu Saidina Osman bin Affan ketika dia jadi khalifah, dia berjalan dengan beberapa orang sahabat dia, sampai saja dekat tanah perkuburan dia akan berhenti, dia akan menangis. Menangis ketakutan. Sahabat dia tanya, kenapa Tuan Khalifah menangis? Jawab Saidina Osman, aku teringat sabda Nabi, Nabi pernah kata dulu, kubur kita ni, selepas kita mati besok, kubur kita ni, dia akan bertukar jadi salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, sama ada kubur kita ni Tuhan jadikan sebagai taman syurga ataupun lubang neraka. Jadi aku tak tahu nasib kubur aku besok dia jadi apa. Itu Saidina Osman. Saidina Osman ni orang yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan syurga, masuk syurga tanpa hisap. Pun takut lagi kepada nasib kubur dia jadi macam mana selepas dia mati. Baik. Jadi itu dua perkara lah yang Allah Ta'ala suruh kita, Nabi suruh kita minta berlindung dan dibaca dalam doa selepas pada tahiyat akhir. Yang dua lagi itu fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah tu makna ujian kan. Hidup ini adalah ujian kan. Mati juga adalah ujian kan. Dan ada yang lulus dengan ujian tersebut dan ada yang gagal kan. Jadi kehidupan kita ni kita hidup bermasyarakat, kita diuji dengan apa-apa balur, semua tu adalah ujian semata-mata Tuhan nak tengok bagaimana tahap penerimaan kita terhadap ujian tersebut. Contohnya macam apa ni, kita ditimpa kesusahan kita ditimpa kesusahan. Ramai orang dia berpendapat, dia berpandangan Allah Ta'ala ni dia menguji kita ni contohnya dalam bentuk yang negatif saja. Ni ramai orang yang silap faham. Bila miskin itu ujian, bila sakit itu ujian, bila ditimpa bala itu ujian.
Tapi bila senang, bila kaya, bila sihat, dia tak anggap itu sebagai ujian. Ini silap. Kan? Sebenarnya kehidupan kita ni adalah semua sekali adalah fitnah ataupun ujian. Senang pun ujian, kan? Susah pun ujian. Miskin pun ujian, kaya pun ujian. Kan? Tuhan nak uji kita dari segi apa? Kan? Kalau katakanlah seorang miskin, seorang kaya. Yang miskin Tuhan nak uji dia, Tuhan nak tengok apa? Tuhan nak tengok kesabaran dia. Tapi bagaimana pula dengan orang kaya? Adakah orang kaya ni Tuhan tak uji? Pun diuji juga. Kan? Agak-agak apa Tuhan nak tengok dengan kekayaan orang tadi? Kan? Tuhan nak tengok hamba tu sama ada dia bersyukur ataupun tidak. Kan? Begitu juga dengan orang sakit, orang sihat. Orang sakit Tuhan nak uji sabar ke tidak, redha ke tidak. Tapi orang sihat ni adakah dia ni tak diuji? Dia pun diuji juga. Dan Tuhan nak tengok, kan aku beri engkau sihat, banyak mana engkau bersyukur pada aku. Kan? Okay. Dan jadi sebab itu saya tertarik dengan satu cerita. Dan ada seorang peminta sedekah, kan, orang miskin. Kan? Dia datang dan jumpa dengan seorang orang kaya lah. Kan? Jadi dia datang dan dia kata, tuan, kan, saya perlukan sedikit bantuan gini-gini. Kan? Kemudian orang ni dia tak bagi banyak, kan, dia bagi dalam sekitar 2-3 ringgit je. Kan? Sedangkan dia orang kaya. Kan? Lalu orang miskin ni pun kata, tak apa, terima kasihlah tuan apa semua. Kan? Diterimalah 3 ringgit tu. Kan? Tapi hakikat dalam hati dia kata apa, itu wallahualam lah. Kan? Lalu orang kaya ni, orang miskin tadi pun dia pun berlalu pergi. Orang kaya ni pun masuk dalam rumah, dan bini dia pun tanya, siapa tadi bang? Kata, orang miskin. Dia kata, kan, kesian dia, Allah Ta'ala uji dia dengan kemiskinan. Kan? Kemudian bini dia tanya, habis tu abang bagi berapa ringgit? Dah abang ada 3 ringgit dalam poket waktu tu, abang bagilah 3 ringgit. Kan? Apa jawab bini dia? Kesian abang. Kan? Abang diuji oleh Allah, kan? Tapi rupanya abang gagal, dia kata. Kan? Dia kata, bukan orang miskin tadi ke yang sedang diuji oleh Allah? Bini dia pun kata, tak abang, kata. Kan? Kita orang kaya pun sedang diuji oleh Allah Ta'ala juga, kata. Kan? Mungkin Tuhan sengaja hantar orang miskin tadi tu datang rumah kita ni sebab Tuhan nak biar terbuktilah, betul sungguhlah yang kita ni gagal dalam ujian ni. Kan? Menangis orang tua tu, orang kaya tadi tu, kan? Baru dia perasan rupanya kekayaan juga adalah sebahagian daripada ujian. Dan sebab tu, kan, kita berdoa tadi, wa min syarri fitnat wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada ujian dan kehidupan dan ujian kematian. Kan? Mati tu, kan, betul lah, kan, memang dia salah satu daripada bentuk ujian lah, kan? Tapi kehidupan tadi tu, kan? Jadi jangan menganggap orang yang ditimpa bala saja yang sedang diuji oleh Allah. Sedangkan orang yang diberi nikmat sebenarnya juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Sulaiman yang kita tahu, yang kita kenal, beliau baginda adalah seorang nabi dan juga merupakan seorang raja. Dia punya harta kekayaan dia tu jangan dikira, jangan dihitung lah. Memang tak akan dapat dihitung. Sehingga ke hari ini rekod dia tak ada lain orang yang dapat mengatasi kekayaan dia. Kan? Dan dia juga adalah seorang raja yang mempunyai tanah jajahan takluk yang paling luas. Tak ada raja sampai ke hari ini yang dapat mengatasi kekuasaan keluasan tanah jajahan takluk dia tu. Dan pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tuhan nak tengok Nabi Sulaiman ni sombong ke tak sombong. Inilah ujian kepada orang kaya. Ujian kepada orang kaya ni, kalau orang miskin tadi nak tengok sabar ataupun redha. Tapi bagi orang kaya, Tuhan nak tengok adakah dia syukur, adakah dia sombong dan seumpamanya. Dan bagi saya lah, pandangan saya, ujian orang kaya ni sebenarnya jauh lebih hebat lagi daripada ujian kepada orang-orang miskin ni. Jadi Nabi Allah Sulaiman diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu beri
apa ni sebahagian daripada harta dunia ni kepada Nabi Sulaiman. Sehingga gedung perbendaraan dia tu memang tak tercapai oleh akal lah, dia punya banyaknya harta dia tu, dengan tanah jajahan takluknya yang begitu luas. Tapi apabila dia melihat harta dia banyak, dia melihat kekuasaan dia ni semakin hari semakin meluas, apa kata Nabi Sulaiman? Dia kata, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dia kata semua ni, dia kata tak lain tak bukan adalah sebahagian daripada ujian Allah terhadap aku. Nabi Sulaiman ni orang yang sedar diri. Dia tahu kekayaan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, kata Nabi Sulaiman, semua ni tak lain tak bukan adalah sebahagian daripada ujian Allah kepada aku, liyabluwani aashkuru am akfur. Sebab Tuhan nak uji aku sama ada aku ni syukur ataupun aku ni kufur. Syukur lawan dia kufur. Jadi begitulah sebaik-baiknya kita ni sebagai orang kaya, kita kalau boleh jangan kita tertewas dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Samalah dengan orang yang sihat pun. Orang yang sihat kadang-kadang dia lupa untuk bersyukur. Saya baru semalam dapat suntikan booster dos yang ketiga. Satu hari menggigil, seram, sejuk, panas, sejuk, panas, sejuk. Malam tadi tidur tu terbayang batu nisan. Kok bangun pagi, kok pagi besok tak bangun-bangun dah. Jadi bila kita sakit ni, macam barulah kita ingat Allah banyaknya pentingnya nikmat sihat apa semua ni. Sampai kan tak boleh nak pergi surau, nak bangun tahajud pun tak boleh apa semua kata. Tak. Tu sihat dengan sakit. Jadi bagi orang yang sihat tetapi dia tidak menggunakan nikmat kesihatan tersebut, maka dia gagal lah dengan ujian tadi. Baik. Kemudian bacaan yang kedua, bacaan yang kedua selepas pada tahiyat akhir kita sebelum beri salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Yang ni panjang sikit daripada tadi. Tapi insya-Allah makmum tak marah lagi. Sebab dia ada sedikit tambahan, minta perlindungan dua perkara tambahan, iaitu kita minta dengan Allah berlindung daripada minal ma'sami wal maghrami. Apa dia tu? Yang empat tadi sama seperti mana yang doa yang pertama tadi, kemudian dua yang tambahan tu, wa a'udzubika minal ma'sami wal maghrami tu, maksudnya ialah aku mohon berlindung dengan Engkau ya Allah daripada dosa dan hutang. Minal ma'sam, daripada dosa. Kita kadang-kadang kita tak perasan sesuatu tu benda yang berdosa. Dosa tu datang je. Senang-senang je kita ni didatangi oleh dosa. Duduk sama kawan-kawan pun dah mula bergosip, mula mengumpat orang, telinga kita dengar, tapi kita tidak mengambil tindakan untuk menjauhkan diri daripada kumpulan tadi. Kita masih lagi stay duduk situ. Walaupun kita tak menyampuk apa-apa, kita senyum je dengar orang ni mengumpat. Maka di situ kita juga dikira berdosa. Kemudian minta jauh daripada minal maghrami, daripada hutang. Kata ulama, siapa-siapa yang ada masalah hutang, dia tak mampu nak bayar hutang, maka eloklah, dia kata amalkanlah doa ni supaya Allah Ta'ala memberikan bantuan supaya dapat diselesaikan masalah hutang-hutang kita tadi itu. Baik. Kemudian
Doa yang seterusnya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabri. Ni kalau imam baca ni pun insya-Allah makmum tak marah lagi, kan? Sebab masih lagi dikira sebagai pendek, kan? Doa ni juga adalah doa berbentuk memohon perlindungan, kan? Jadi nak minta berlindung apa pula ni, kan? Yang pertama, minta berlindung minal bukhli, kan? Bukhli maknanya bakhil, kan? Kedekut, kan? Ya Allah, aku mohon berlindung denganmu daripada aku ni jadi seorang yang kedekut, kan? Wa a'udzubika minal jubni. Jubni ni pengecut, kan? Takut, kan? Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umuri. Yang ketiga, minta berlindung daripada, kan, Allah Ta'ala jadikan kita ni panjang umur sehingga nyanyuk, berak, merata-rata. Kan? Tuan-tuan nak ke besok minta doa panjang umur, kemudian sampai kita ni nyanyuk, balik keluar pada rumah, terpaksa minta tolong polis hantar, kan? Sebab apa? Sebab lupa jalan pulang, kan? Kemudian duduk kat rumah, berak pula merata-rata, kan? Nak ke kita panjang umur sampai macam tu, kan? InsyaAllah semua orang tak nak, kan? Jadi Nabi minta kita berlindung, wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur, dan aku minta berlindung ya Allah daripada aku ni panjang umur jadi orang tua yang nyanyok, yang menyusahkan orang lain. Dan yang seterusnya, wa a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung denganmu ya Allah daripada ujian dunia, wa azabil qabri, dan azab kubur. Baik. Kemudian yang seterusnya, kan? Doa yang seterusnya yang digalakkan kita baca, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kan? Ini panjang sikit daripada hak tadi, kan? Tapi rasa-rasa makmum insya-Allah tak marah lagi tu, kan? Baik. Ni doa apa sebenarnya? Ini adalah doa minta supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sama ada dosa yang terdahulu, dosa yang terkemudian yang akan kita buat di masa akan datang, dan dosa yang kita buat secara senyap-senyap, secara rahsia, ataupun dosa yang kita buat secara zahir, secara nyata, terang-terang, kan? Ataupun yang kita ni buat dosa dalam keadaan melampau, kan? Melampau maknanya apa? Dia buat dosa, kemudian dia bangga, dia masuk dalam Facebook pula cerita kat orang, kan? Itu orang yang melampau dalam perbuatan dosa. Dan yang engkau lebih mengetahui daripadaku tentang dosa tersebut, kan? Jadi keseluruhan doa tadi maknanya ialah doa memohon perlindungan doa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa yang seterusnya hampir sama maksud dia dengan doa yang tadi, iaitu doa minta keampunan daripada Allah, iaitu doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Tiada siapa yang dapat mengampunkan dosa-dosaku melainkan engkaulah sahaja. Maka ampunkanlah bagiku dan dengan keampunan daripadamu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini doa, dan minta ampun daripada Allah, okay? Dan yang terakhirnya, kan, doa ni saya rasa tuan-tuan paling sukalah kalau imam baca, kan, iaitu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kan?
Ni ramai yang makmum belakang angkat ibu jari. Sebab apa? Dan tu imam baca doa pendek je. Okay? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan? Jadi hak yang sebelum-sebelum ni tu panjang. Jangan tuan-tuan kata alah payah nak apa ni ustaz. Okey, tak apa. Nabi tahu dah. Umat dia di akhir zaman ni ramai yang pemalas. Nak hafal doa panjang-panjang. Sebab tu Nabi beri pilihan. Yang panjang ada, yang sederhana ada, yang pendek pun ada. Jadi yang tak mampu nak baca dan hafal doa yang panjang-panjang, silakan pilih doa yang pendek-pendek. Asalkan jangan tak baca langsung. Dan Nabi beri pilihan dah. Tak mampu baca panjang, ambil yang pendek ni. Ni dah panjang pun tolak, pendek pun tolak. Jadi apa makna doa tadi? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, dan jadikanlah aku seorang hamba yang sentiasa mengingatimu, sentiasa berzikir menyebut namamu, dan tolonglah aku ya Allah supaya aku ni jadi seorang hamba yang sentiasa mensyukuri nikmatmu. Dan yang ketiganya, tolonglah aku ya Allah supaya aku ni sentiasa menambah baik mutu amal ibadatku. Maksudnya kita minta kepada Allah sehingga saat kita mati, ibadat kita semakin baik, semakin baik. Jadi agak-agak tuan-tuan nak pilih doa yang mana di antara 5 doa tadi tu, saya percaya doa yang terakhir tadilah. Ada doa pendek lagi ke ustaz? Wallahu alam. Setakat ni saya tahu itulah doa yang paling pendek. Jadi kalau kita ni selesai baca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, janganlah kita terus beri salam. Eloknya bacalah. Kalau takut kena marah di makmum, baca yang pendek tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini adalah sebahagian daripada dia. Sebenarnya doa-doa ni sunat, tapi sunat inilah yang melengkapkan solat kita menjadi solat yang sempurna. Baik tuan-tuan, wallahu alam. Setakat itu dulu. Minta maaf sekali lagi sekiranya kuliah gantian saya malam ni tak dapat memenuhi kehendak tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah jangan bimbang, Ustaz Datuk Nasaruddin kata insyaAllah di masa yang akan datang dia akan cuba datang lagi untuk ganti kelas malam ni. Dia kata dia tahu, maknanya dia tahu dah tu tuan-tuan kecewa dah tu. Kita tanya setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya. Oh, Allahu Akbar. Ada salah seorang follower surau. Suami dia sekarang ni sedang sakit. Sedang sakit maknanya macam saya kata tadilah, sedang diuji. Jadi dia minta kita supaya kita sama-sama pakat doakan untuk suami beliau. Dan sebenarnya kita sekarang ni pun sedang diuji. Tuhan sedang menguji kita. Kita yang sihat ni, kita ni adakah kita ni ingat kepada nasib kawan-kawan kita hak yang sedang, yang malang, yang sedang diuji dengan kesakitan. Jadi di antara tanda yang kita ni orang yang berjaya menghadapi ujian Allah ialah kita sentiasa memberikan pertolongan, bantuan kepada mereka yang ditimpa musibah. Jadi kita sama-sama bacakan doa. Tuan-tuan aminkan saja. Mudah-mudahan ada di antara tuan-tuan yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga suami kepada puan yang berhajat malam ni diberikan kesembuhan yang segera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma ya syafi, wahai Tuhan yang maha memberi penyembuh, yang maha memberi kesembuhan. Engkaulah yang menurunkan penyakit dan engkaulah yang menurunkan ubat bagi penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah kesembuhan kepada suami saudara kami yang sekarang ini sedang diuji, ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada di antara kami yang sedang sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Sekiranya ada di antara kami yang sedang diuji dengan sebarang bala dan bencana, ya Allah, kau angkatlah bala dan bencana tersebut, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.